وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وأهدي قلبي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا من العافية. اللهم اغفر لنا وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأكرمنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Soalnya tidak. Ada soal. Soal apa itu tadi? 196. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, wa an tu'mina bil hawdil mawrudi hawdi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seterusnya antara perkara yang kita wajib beriman, bahawa beriman kamu dengan adanya haudil mawrud, telaga yang akan didatangi. Siapa telaga apa itu? Telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashrabu minhum mu'minun, yang akan minum daripadanya orang mukmin qabla dukhulihim qabla dukhulil jannati, sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi berlaku khilaf di manakah kedudukannya. Sebahagian mengatakan sebelum sirat, sebahagian mengatakan selepas sirat. Tapi ini sebelum syurga. Di sini kata wa ba'da jawazi sirat. Imam Ghazali pilih ialah kedudukan telaga Nabi ini selepas daripada melapasi sirat. Lepas daripada melepasi sirat. Man syariba minhu syarbatan la yadhma'u ba'daha abada. Siapa yang minum daripadanya satu minuman, la yadhma'u, tidak akan dahaga selepasnya selama-lamanya. Wa 'arduhu masiratu syahrin, lebar iaitu perjalanan sebulan. Asyaddu bayadan minal labani, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Haulahu abariqu haulahu abariqu, di sekelilingnya ada abari. Abari makna diberi piala minum. Abari kita panggil teko minuman. Dia yang ada apa? Ada muncung tu lah. Jadi antara alat minuman orang lama tu yang minum dengan daripada teguk, daripada muncung. Abari abari qawaka'sin. Ka'as tu mulut macam biasa tu lah. Mulut itu ka'as. Ka'as. Kalau abari ni yang ada muncung. Ibrit. Minum yang tu pun ada minum dengan ibrit. Yang ada muncung. Ada dan nujum, sebanyak bilangan bintang di langit. Fihi mizabani, ada padanya dua corong. Yasubbani minal kautsar, yang jatuh dalam kolam itu dua corong. Kolam ada dua corong yang mencurah daripada telaga Kautsar dalam syurga. Jadi air daripada mizab corong air itu. Corong air masuk daripada air daripada Kautsar mencurah dalam kolam tersebut.
Kata Syekh Ahmad Zarruq, yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annal wajiba, bahawa yang wajib innama huwal iman bihaudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan telaga Nabi Muhammad. La anna li kulli nabiyyin haudan, bukan dengan setiap Nabi itu ada haud. Ini berlaku khilaf lah, adakah setiap Nabi ada haud atau tidak. Jadi ditarjihkan bahawa yang kita beriman kerana itu datang nas secara sharih, yang datang hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi ada telaga. Adapun Nabi-Nabi lain ada telaga tak, itu berlaku khilaf. Yang naknya ialah kewajipan beriman tu telaga Nabi kita. La anna li kulli nabiyyin haudan, bukan setiap nabi itu ada haud. Penafian ni penafian pada wujud beriman, bukan menafikan kehilah. Illa salihan, kecuali salih, fa innahu sta'jala haudahu. Jadi di sini mengisyaratkan seakan ada nabi-nabi lain ni ada telaga juga. Cuma adakah termasuk daripada perkara yang wajib kita beriman? Jawapannya tak samalah, kerana nas atau hadis yang sahih menceritakan tentang telaga Nabi, maka itu benda yang nak disebut di sini ialah tentang telaga Nabi. Kecuali Nabi Saleh, fa innahu sta'jala haudahu, kerana dia telah minta segerakan haudnya di dunia, iaitu telaga Nabi Saleh ni diberi dalam bentuk naqah, unta Nabi Saleh tu yang dapat minum susu, itu disegerakan di dunia. Izlam yasihha dzalika kulluhu. Ini ilah kepada apa? Kerana tidak sah demikian kesemuanya. Sebab itu yang sah tadi ialah telaga Nabi kita, datang dalam nas yang sahih. Tengok ta'liq Syekh Ahmad Zarruq, qala Syekh Zarruq, walladhi yata'ayyanu min dzalika anna haudha Muhammad sallallahu alaihi wasallam thabitun wa haudhu ghairihi muhtamal. Fayuqta'u bil awal, maka nak diputus memang kena yakin dengan adanya haudun Nabi. Wa yufawwadu ghairuhu ila Allah, dan diserahkan telaga-telaga Nabi lain yang ada semua pada Allah Taala. Wa hauduhu alaihi salam mutahaqqiqun, telaga Nabi kita ini pasti sungguh bil ahadits sahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa qawluhu yashrabu minhul mu'minun, akan minum daripadanya orang mukmin. Zahiruhu wa in kanu ma kanu, zahirnya walaupun ada orang mukmin itu atas apa kelakuan dia, mukmin asi ke, mukmin fasik ke, tak kira lah. Sebab kata mukmin, zahirnya orang ada iman boleh minum. Faqawluhu, tapi itu bukan lagi. Lepas ni akan datang hadis yang mana akan dihalau sebahagian daripada golongan mubtadi' di kalangan umat Nabi, akan dihalau daripada minum telaga. Faqawluhu, dan perkataannya fi ar-risalah, perkataan apa nama ini, Al-Imam Al-Ghazali dalam risalahnya, wa yudadu anhu man baddala wa ghayyara, dan akan dihalau. Yuzad ni makna halau, akan dihambat. Kalau binatang panggil hambat, akan dihambat daripada telaga itu man baddala wa ghayyara, orang yang mengubah agama dan melakukan bid'ah dan mengubah agama. Mahmaluhu, mahmal ditanggungnya. Jadi begitu, kalau begitu, apa makna mengubah agama? Ditanggung ala tabdili din, mengubah agama, wa taghyirihi, ubah agama. Jadi atas kita faham zahir lafaz yashrabu minhu mu'minun, kerana lafaz zahir orang mukmin itu merujuk pada mukmin secara mutlak. Maka dalam hadis yang mengatakan dihalau tu, orang yang melupa cukup agama, ubah agama. Jadi tak termasuk orang itu orang mukmin, tak masuklah. La tabdilul a'mal ala, bukan merubah amalan. Mahmaluhu ala tabdilid din la tabdilil a'mal,
bukan merubah amalan wa taghyiriha atau ubah tukar amalan dan seumpamanya. Panggil buat bid'ah ni. Bukan makna bid'ah dalam agama ni, tapi buat bid'ah agama tu. Tukar agama tu. Wa qad ikhtulifa fi dzalik. Sungguhnya berlaku khilaf pada demikian itu. Okey ya. Wa qad ikhtulifa fi dzalik. Sungguhnya berlaku khilaf pada demikian itu. Wa qawluhu qabla wujudil jannah. Tidak ada sebut lah. Sebut lagi. Okey. Jadi senangnya kita terang lalulah, patut kita ingat kan? Ingat nak sebut. Jadi pada zahir berdasarkan hadis yang datang berkaitan dengan orang yang dihalau. Orang yang dihalau. Ada tak lagi bawa? Syekh Mak Zarul bawa tak? Okay. Ada? Fatlubul min al-haud Miskizan Syamilabah. Tak ada sini tak? Tak bawa dia punya nah sini. Okay. Di sini dalam hadis itu diceritakan bahawa orang akan datang kepada telaga Nabi SAW. Maka apabila datang kepada Nabi akan panggil umat dia lah. Akan panggil umat baginda. Dan Nabi kenal mereka daripada wajah mereka dan daripada bercahayanya anggota-anggota wudhu. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbara fa qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum nabikum. Jadi panjang lagi disebut lepas itu antum ashabi wa ikhwani. Dia kata, sebab itu Nabi kata, bila Nabi membezakan bahawa sahabat Nabi sahabat, ikhwani wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd, ialah orang yang belum sempat berjumpa dengan Nabi, dipanggil ikhwan. Faqalu, sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, bagaimana kamu dapat kenal orang yang belum datang lagi daripada umat kamu nanti? Qala ara'aita law anna rajulan lahu khayrun ghurrun muhajjalah baina dhahri khayrin duhmin ala ya'rifu khayrahu. Tidakkah kamu perhatikan kalau seorang lelaki mempunyai kuda yang ada tompok putih pada muka dan pada kaki, duduk di antara kuda-kuda yang warna hitam belaka atau warna gelap belaka, ada seekor saja, tidakkah dia dapat kenal ni? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi kata, fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min wudu. Mereka akan datang dalam keadaan berseri-seri muka dan anggota wuduk daripada anggota wuduk mereka sebab wuduk. Wa ana faratuhum 'ala al-haudi. Dan aku akan tunggu mereka di haud aku. Ala la yuzadanna rijalun 'an haudi. Ketahuilah akan nanti dihalau beberapa lelaki daripada telagaku, kama yuzadul ba'id, sebagaimana dihalau ni unta. Wa unadihim ala halma, dan aku akan panggil, mari. Fayuqal, tapi malaikat kata kepada innahum qad badalu ba'daka, tetapi mereka sebenarnya Rasulullah, mereka itu telah merubah agama atau telah melakukan bid'ah selepas pada engkau. Fa'aku, kemudian aku akan kata, suhkan, celakalah. Di sini dalam hadis lain kata, ya Rabbi ummati, ni yang datang kepada umatku. Fala yuqalanna, maka akan dikata pada, innaka la tadri ma 'amil ba'daka, kamu tidak tahu apa yang mereka buat selepas kamu. Ma zalu yarji'una 'ala a'qabihim, sentiasa mereka rujuk kembali daripada belakang, makna mereka telah melakukan dan berpaling daripada agama kamu. Okay. Jadi
dalam memahami hadis ini, pertamanya, andai kata atas pandangan haud itu selepas daripada sirat, maka yang dapat pergi ke kolam tu orang mukmin belaka lah, takkan ada orang kafir. Kemudian yang kena halau tu berdasarkan zahir hadis, Nabi kenal dengan ada tanda wudu, maknanya mereka ni orang semayang, mereka ni orang mukmin, orang semayang. Waktu Nabi panggil, tiba-tiba malaikat sekat, malaikat halau. Bila dinyatakan apa sebab, mereka berubah agama kamu. Kalau berubah menyebabkan kufur, takkan hafal. Dia lepas daripada sirat, akan jatuh neraka dulu lah. Sebab bukan Islam lah. Tapi zahir daripada hadis menunjukkan golongan yang akan dihalau ni orang mukmin, tapi orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Jadi mereka ini, walaupun mereka ini masuk syurga terlepas daripada neraka, andai kata mereka terlepas Tuhan ataupun mereka berdosa, mereka Tuhan ampunkan, tetapi mereka tak ada nikmat boleh minum telaga Nabi. Itu nampak tak? Jadi andai kata berlaku sebelum daripada haud itu, berlaku sebelum daripada sirat, maka andaian itu warid. Tetapi pada zahir hadis, apabila Nabi kenal mereka ini orang yang ada kesan wudu, kesan ambil wudu, maknanya zahirnya orang tu mukmin. Tapi kenapa dihalau? Halau tersebut kerana menyebabkan mengada-adakan dalam agama benda yang tak ada. Mereka dah merubah agama perkara yang bid'ah yang dilarang. Bukan buat tahlil, jangan faham gitu pula. Iaitu bid'ah yang betul-betul sesat lah ni, bid'ah yang sesat. Bid'ah dalam akidah seumpamanya yang mengatakan mujassimah ataupun qadariyah, murji'ah, yang mana tak sampai tahap kufur, tak sampai tahap kafir. Sebab itu tanda wuduk sembahyang tu ada, tapi mereka tak boleh, mereka tidak ada nikmat boleh minum telaga Nabi. Dan andai kata mereka selamat dengan sebab syafaat kepada Nabi ataupun syafaat daripada rahmat Allah, mereka masuk syurga tapi tak ada nikmat. Sebagaimana Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, mereka menafikan melihat Allah Ta'ala, maka ulama kata mereka tak ada nikmat dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun di kalangan ahli syurga. Walaupun di kalangan ahli syurga tak ada nikmat tu. Nampak? Itulah kita boleh simpulkan berkaitan dengan kefahaman hadis. Okey, tengok. Jadi di sini dah apa tahrif. Waktu zahir daripada nas hadis untuk kita faham dengan ni tak sampai tahrif. Dia takwil pada zahir lafaz mukmin, maka bila lafaz mukmin sekalian orang mukmin, maka itu zahir, maka ditakwil hadis. Maka bila begitu nak gabung hadis, ditakwilkan hadis itu dengan badala tabdilidin, tukar agama, keluar daripada agama Islam. Nampak? Jadi untuk untuk mengekalkan mutlak orang mukmin kepada atas mutlaknya, hatta yabqa itlaqul mukmin ala itlaqihi, maka ditakwil tabdil dengan makna tabdil din. Bukan takwil lah, dipanggil tafsirkan atau tafsirkan tabdil itu tabdil ad-din wa taghyir ad-din. Ya? Tapi kalau tengok pada siap cerita hadis tersebut, maknanya Nabi kenal orang tu mukmin, sehingga Nabi kata umatku. Dan kalau atas pandangan yang mengatakan haud ini lepas pada sirat, juga kuatnya mereka mukmin, kerana orang yang kafir tak akan melepasi sirat, dia tak akan melepasi sirat. Tapi ada pandangan kuat juga mengatakan bahawa haud ini sebelum daripada sirat, sebelum daripada sirat. Dan ada kata dua pun ada. Kita tengok pandangan dalam syarah Jawahir. Kata dia, la tabdilil a'mal wa taghyiriha wa nahwiha wa qad ikhtulifa. Itu dia kata tak, sungguhnya berlaku khilaf fi dzalik, pada demikian itu. Wa qawluhu qabla dukhulil jannati, sebelum masuk syurga, ijma'an, itu secara sepakat. Haud ini sebelum masuk syurga.
Wa fi kaunihi ba'da sirati aw qablahu ikhtilaf. Duduk di mana haud ini, selepas daripada sirat atau sebelum, berlaku khilaf. Qala ba'du syuyukh, berkata sebahagian daripada guru-guru, wala a'lamu ahadan qala bi ta'khiril haudi 'an as-sirati ghairi Imam Abi Hamid. Aku tak tahu seorang yang mengatakan terkemudiannya haud telaga ni lepas daripada sirat selain daripada Imam Abi Hamid. Jadi kebanyakan kata sebelum sirat itu. Sebab ketika selesai hisab tu, itu waktu orang kita kata nak berehat lah, sebelum nak melangkau sirat, sebelum nak melalui jambatan tu, setelah daripada hisab mizan yang proses lama, maka Allah Ta'ala berikan nikmat berhenti sekejap, minum daripada telaga Nabi. Okey. Jadi pandangan ini pandangan Imam Ghazali. Walaisa kadzalik. Tapi sebenarnya kata Syekh Zarruq, sebahagian tu Syekh kata tidak ada pandangan yang mengatakan sirat itu selepas haud itu selepas pada sirat kecuali Imam Ghazali seoranglah. Kata Syekh Zarruq, tak, bal wujida hadzal qauli ghairi. Bahkan bukan Imam Ghazali seorang, ada ulama lain yang mengatakan haud ini duduknya lepas pada sirat. Jadi bila kita tahu itu, khilaf lah duduk di mana itu tak penting. Pentingnya beriman adanya haud tersebut. Okey. Wa qala ba'dhum, berkata sebahagian daripada mereka, lam yarid fi dzalika khabar. Tak berlaku, tidak datang khabar, satu hadis yang menyatakan kedudukan di mana kedudukan kadar. Sebab itu tidak dipasti dan tidak dijazamkan tu. Wala faidata fi nazar, dan tak ada faedah pun pada kita nak meneliti duduk mana. Faedah duduk mana itu akan ada juga. Di mana-mana itu serah pada Allah. Wa huwa muqtada tawaqqufil baji, itu yang dapat dipaham daripada tawaqqufnya Imam Al-Baji. Ini daripada Imam mazhab Maliki, Abu Walid Al-Baji. Dia pada masalah ni tawakkuf, duduk sebelum atau selepas sirat tawakkuf. Faham daripada kalam itu tawakkuf. Anil jazmi bi ahadil janibain, pada menjazamkan dengan salah satu daripada dua pihak tadi. Wa alaihi, maka atas inilah daraja ba'du syuyukhina, menjalani oleh sebahagian daripada guru kepada guru kami. Idh qala fi aqidatin lahu, bila mana dia berkata dalam akidah yang ditulis, idh qala, katanya, wal imanu bil haudi muqaddaman yakunu aw yata'akhkharu, dan beriman dengan adanya telaga bagi Nabi, sama ada terdahulu ada ia ataupun terkemudian. Tak kiralah. Wa qawluhu 'arduhu masiratu syahrin, lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Huwa fi sahih, ini ada dalam hadis yang sahih. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, syahran, dua bulan. Syahr sebulan. Wa fi riwayatin syahran, dua bulan. Wa fi riwayatin thalathatun, tiga bulan. Wa qawluhu, perkataannya, asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Hiya sifatu mani kautsar, itulah sifat air daripada kautsar, alladhi huwa minhu, yang mana telaga Nabi ini dicurah daripada air telaga kautsar, kama warada, sebagaimana datang daripada hadis. Wal abarik, abarik itu apa? Jamu ibrik, jamak kepada ibrik, teko. Wa huwa ma lahu ibzimun min awani syurbi, yang ada muncul. Ibrik ada muncul. Jadi orang malu bukan, kita tengok cerita-cerita lama sikitlah. Kalau minum dengan gitu ada kan? Minum dengan cawang ibrik lah, minum gitu. Apa hukumnya? Ada dalam Syama'il ada tak? Okey, Syama'il. Tak pasti. Ada kot dalam Syama'il ke dalam mana? Dalam sirah ada, dalam bab adab minum imam ulama tulis pun ada. Boleh tak? Boleh minum gitu. Boleh. Syarat itu tertutup minum daripada teko gitu. Dah saya tengok agak minum.
Tengok jodoh. Kalau awak bila gitu, nampak puajo gitu, kita ekor tu ada bocor. Ada bocor. Masya Allah. Nampak jam. Dia benda lah. Ambil. Kita. Kita. Daripada ibzin, iaitu ada muncul. Wa qad jaa dzikruhu fi syarabi ahli jannah, dan datang sebutan tentang bentuk minuman, bekas minuman ni pada menceritakan bekas minuman ahli syurga. Ada abari qawakas, kas piala dah. Piala, minuman piala ada. Kalau orang zaman dulu raja-raja minum gitulah. Qauluhu ala adadi nujumis sama, mengikut bilangan bintang di langit. Imma mubalaghatun, qauluhu tu sama ada mubalaghah fil kathrah, menunjukkan bersangat tak banyak. Au haqiqatun, ataupun hakikat gitu. Sebab apa? Adakah menunjukkan bilangan bintang langit memang sungguh? Contoh kita bilang bintang langit ada berapa juta atau berapa ratus ribu. Banyak tu ke? Ataupun menunjukkan banyak. Jadi ihtimal mubalaghah pada banyak ataupun hakikat memang sebanyak bilangan bintang di langit. Wa kaunul mizabaini yasubbani fihi, dan keadaan kedua mizab corong ataupun aliran air itu mencurahkan ke dalam telaga Kausar, yadullu ala ta'akhurihi, menunjukkan bahawa Kausar telaga Nabi ni kemudian lepas pada Sirat. Lepas pada Sirat baru syurga kan. Jadi dalam hadis sebut ada corong yang mencurah daripada Kausar, telaga Kausar dalam syurga. Maka seakan-akan menyokong pandangan mengatakan bahawa telaga Nabi ini lepas pada Sirat. Wallahu a'lam. Ini kata furuk syariat ni, kalau khilaf tak ada masuk furuk syariat. Furuk usuluddin. Furuk pada perkara akidah. Furuk pada perkara usuluddin. Ni khilaf gini ada masalah ni. Dia usuluddin ada yang berusul betul, ada yang benda yang dianggap sebagai furuk. Ini antara furuk-furuk mana yang berlaku khilaf dulu ke dia ni tak ada masalah. Rumah qala rahimahullah wa tu'mina bil hisab, dan bahawa engkau beriman dengan hisab, adanya hisab amalan, wa tafawutil khalqi fi, dan berbeza makhluk pada hisab, ila munaqasyatin fil hisab, pada munaqasyah. Munaqasyah ni mana? Istilah munaqasyah ni apa? Kita kata munaqasyah ni tanya dengan detail lah, tanya dengan detail. Munaqasyah ni tanya satu-satu. Munaqasyah fil hisab, pada perhitungan. Wa ila musamahatin fihi fil hisab, ada yang bermaaf, ada yang musamahah, bermaaf pada hisab. Tuhan kira sekali. Pengen susah. Ada yang kira satu-satu munaqasyah. Ni buat ni bila, buat tu ni satu-satu. Ada yang musamahah. Allah Taala kira musamahah. Kira mudah lah, kira mudah. Tengok nama ni susah. Wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab, dan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Wa hum al-muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang mulia. Fayas'alu man syaa minal anbiya, maka Allah Taala akan tanya siapa yang dia nak di kalangan para nabi, an tablighi risalah, tentang menyampaikan risalah. Nabi kena tanya. Tak ketakut kita, Nabi kena tanya. Kita Nabi kena tanya ni dalam Quran tu cerita. Ni tanya. Antara yang kena tanya dan mana kena tanya Nabi Isa alaihi salam. Akhir surah Maidah kan? Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, qalu a anta qulta hadha, apa nama ni? A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kamu ke yang kata suruh orang jadikan diri kamu dan
attakhiduni ilahaini min, jadikan selain pada aku sekutu kepada aku. Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, adakah kamu yang suruh orang sembah selain daripada aku, menjadi sekutu kepada aku? Maka para Nabi kena tanya, fayas'alu man sya'a minal anbiya an tablighi risalah, tentang menyampaikan risalah. Dan mereka menjawablah, umat-umat mereka yang ingkar akan menafikan. Kita umat Nabi akan menjadi saksi kepada mereka. Kuntum khaira ummatin wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita akan menjadi saksi kepada manusia lain, umat lain. Kita jadi saksi kepada nabi mereka bahawa nabi mereka telah menyampaikan risalah. Di saat umat mereka menafikan, berdalih, para nabi mengatakan, qad ballagtu risalah wa addaitul amanah, aku telah sampaikan risalah, tunaikan amanah. Kita jadi saksi kepada nabi umat lain. Kemudian siapa jadi saksi kita? Nabi SAW akan jadi saksi kepada kita. Jadi akan ditanya tentang tabligh risalah. Wa man syaa minal kuffar an takdzibil mursalin, dan Allah Taala akan tanya siapa yang dia nak di kalangan kafir tentang pendustaan mereka kepada para rasul. Wa yas'alul mubtadi'an al-mubtadi'ata. Dan Allah Taala akan tanya al-mubtadi'ata, ahli bid'ah, ahli sunnah. Mana sunnah kamu buat bid'ah? Awas bid'ah di depan. Jadi awas. Akan ditanya. Wa yas'alul muslimina 'anil a'mal, dan Allah akan ditanya orang Islam daripada amalan. Itu bukan bid'ah, syirik ya. Syirik tu bid'ah yang ahli. Awas syirik di hadapan. Awas syirik di hadapan, jadi syirik. Kena baca syirik. Tapi tulis tu kalau di Arab syirik. Syirik tu syirik tak? Ghaul, hantu. Syirik tu ghaul hantu. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali. Wa hadza kulluhu, dan ini kesemuanya, mimma syahidat bihil ahaditsus sahihah, daripada perkara yang menyaksikannya oleh hadis yang sahih. Wa nususus sharihah, dan nas-nas yang jelas. Wa ajma'al muslimun, dan berlaku ijma' oleh umat Islam ke atasnya. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguhnya telah berfirman Allah, wa la yas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Wa la nas'alanna, sungguh nanti kami akan tanya, alladhina ursila ilaihim, orang yang diutuskan kepada mereka. Siapa? Umat. Alladzina ursila ilaihim, orang yang diutus kepada mereka, iaitu umat itu. Wala nas'alanna al-mursalin, dan kami akan tanya utusan-utusan, orang yang kami utus, para nabi, para rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun, tahan mereka, hentikan mereka, kerana mereka akan ditanya. Wa yawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan. Pada hari itu la yus'al, tidak akan ditanya tentang dosa manusia dan juga jin. Wa ahadithul bab fi tafsirihi katsirah, dan hadis bab pada huraian ini banyak sekali. Wa ma dzakara min su'alil mubtadi'ati, dan apa yang disebut oleh Imam Ghazali daripada soalan orang ahli bid'ah, an ahli sunnah, daripada ahli sunnah, wa muqtabal asli, itu yang faham daripada asal. Maknanya muqtada ni yang faham daripada asal nas, maknanya akan ditanya jugalah orang ahli bid'ah tentang bid'ah dia. Wa illa, jika tidak, fala nassa fi aini, tidak ada nas secara khusus. Ada nas tidak sebut secara khusus, tak ada, tapi itu faham reti. Jadi Imam Ghazali datangkan juga ni atas dasar kias ataupun reti. Bila ditanya setiap orang, maka termasuk ahli bid'ah tu kena tanya juga, walaupun nas
sebut secara sharih tidak ada. Wallahu a'lam. Wasahha dan sungguhnya telah sah hadis anna sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 70,000 orang daripada umat Nabi kita akan masuk syurga bighairi hisab. Allah jalla. Wa annahum alladhina la yarquna wa la yastarqun, iaitu mereka yang tidak yarqun. Apa makna yarqun? Yarqun ni maknanya tak jampi, tidak berobat dengan jampi dan tidak minta dia dijampikan. Wa la yastarqun, dan tidak minta dijampikan. Berobat dengan jampi. Ruqyah ni. Jadi makna apa? Kalau mereka sakit dan seumpamanya, mereka orang yang sabar dan tawakal. Tidak berobat dengan cara jampi serapah. Sama ada menjampi orang ataupun dijampikan oleh orang. Minta orang jampi. Ini pun perbahasan dan juga makna ini boleh tengok dalam syarah hadis lah. Ulama jelaskan apa maksud di sini. Tapi zahirnya ataupun secara terjemahannya ialah orang yang tidak menjampi, berobat orang dengan cara jampi ataupun minta orang supaya menjampikan ke atas dia. Wala yaktawun wa ala rabbihim wa humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta jampi, tidak jampi orang dan tidak melakukan kait itu berobat dengan sifatnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Tuhan. Sekolah ni kata tidak berjampi selain Al-Quran. Jadi apa nama ni? Itulah sikit. Renyahlah sikit makna berjampi dengan Quran, apa lagi? Okey. Wa dzakara al-Qadhi Abdul Rahim, telah menyebut oleh Qadhi Abdul Rahim. Siapa dia? Imam Abdul Rahim bin Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Abu Nas Al-Kushairi. Jadi kata dia, Qadhi Abdul Rahim kata Ibnu Ustaz Abdul Karim Kushairi, ayah dia tu pengarang Sahihul Risalah Kushairiyah. Abdul Karim Al-Kushairi ayah dia itu kata Abdul Rahim Ibnu Al-Ustaz Abdul Karim Al-Kushairi fi isyarati ismihi, pada mengisyaratkan nama Allah Al-Hasib. Dalam perbincangan dia menghuraikan nama Tuhan kan Al-Hasib. Al-Hasib yang menghisab. Apa makna Allah Al-Hasib? Annahu alladhi yuhasibu kulla ahadin ala ma yaliqu bihi, iaitu Tuhan yang menghisab setiap seorang sesuai dengan apa yang layak dengannya. Jadi hisab seorang sesuai dengan kelayakan orang itu. Fal kuffaru yaj'aluhum hasibi anfusihim. Orang kafir Allah Taala jadikan mereka menghisab diri sendiri. Mereka sendiri kira sendiri baiklah. Wa yahkumuna ala anfusihim binnar, lalu mereka menghukum ke atas diri mereka dengan neraka. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk. Wal muqarrabuna, orang yang hafiz, tuhasibuhumul malaikah, akan menghisab mereka oleh malaikat, ala rubusil ashhad, di atas khalayak ramai, di anna a'malahum tasluhu lil ardi, kerana amalan mereka layak untuk dibentangkan. Betul tu, nampak amalan baik, jadi sebo pada khalayak ramai pun tak ada masalah. Jadi malaikat akan bentangkan amalan mereka. Lalu mereka jadi suka gembira. Wa yakununa hujjatan ala man siwahum, dan itu menjadi hujah kepada selain mereka di kalangan orang yang keadaan sama tapi tidak buat amal soleh, buat maksiat. Ni tengok dia ni, dia boleh molek ada dia sembahyang, molek ada dia puasa, molek ada, kenapa kamu ni yang sama dengan dia tak boleh buat? Jadi dibentangkan depan khalayak. Wasairul mu'minin, dan sekalian orang mukmin ahlul lil itab, yang ahli, yang layak untuk dicela. Orang mukmin yang ada buat dosa ke, yuhasibuhumullah fima bainahum, Allah Taala hisab sama-sama dia, sama sendiri. Pada Allah dengan orang tu. Wa bainahum wa bainahu, antara mereka dengan Allah. Supaya apa? Kerana tidak mendedahkan aib dia. Maka Allah Taala hisab
antara orang tu dengan Tuhan saja. Hatta la yuqala'a ala dzunubihim, supaya tidak nampak atas dosa mereka, supaya tidak dia jadi malu dan orang tahu dosa mereka. Bukan semua ni, bukan semua. Orang-orang yang Tuhan pilih siapa? Orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia tidak mendedahkan kesalahan kepada orang, dia istighfar mohon kepada Allah, dia tidak berbangga-bangga dengan amalannya. Orang itu kemungkinan besar kalau Tuhan hisab pun Tuhan hisab sama sendiri. Jadi orang yang tak tahu. Ada pun orang buat maksiat, buat kesalahan, buat dosa, dia pun isytihar kat orang. Dia pun beritahu kat orang, oh dia ni Tuhan tak jaga. Kerana dia memalukan diri sendiri kat dunia, Allah Ta'ala tak akan jagalah dia. Kama fi hadis Najwa, berdasarkan hadis Najwa. Najwa Karim tu kan? Kan Najwa Karim. Kosong. Najwa ni hadis menceritakan bagaimana Allah Najwa ni bercakap secara berbisi ataupun secara senyap. Ni hadis Najwa ni lah. Ni hadis ni. Yadnul abdu min rabbih, akan hampirlah hamba dengan Tuhannya, hatta yadha'a alaihi kanafahu, sehingga diletakkan ke atasnya kanafahu, al-kana as-sitra, lindungannya, sehingga Tuhan lindungkannya. Fayuqarriruhu bidhunubi, maka Allah Ta'ala akan mengakuikan dia, suruh dia mengaku dengan dosa. Mengaku tak buat dosa ni. Jadi ni siapa yang dengar ni? Allah dengan dia seakan berbisik, berlaku munajat. Munajat kan antara dua orang dengan suara yang perlahan. Itu panggil najwa tu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara. Jadi najwa tu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala akan tutupkan ke atasnya, lalu dia ikrarkan, suruh dia mengaku dengan dosa. Thumma yaqulu, kemudian Allah Ta'ala kata, satartuha alaika. Thumma yaqulu, Allah Ta'ala kata, satartuha alaika fid dunya. Aku sembunyikan dia kepada kamu di dunia. Di dunia tu sembunyi. Maksud kamu tak dedah. Tuhan tidak seborkan dan kamu tidak dedah. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini aku akan ampunkan. Hari ini aku akan ampunkan. Al-hadis. Akmil al-haditha. Okey, sampai akhir hadis lah. Itu penting, maknanya jangan kita dedah. Dedah dosa kita kepada orang. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa tu'mina bi ikhrajil muwahhidin minan nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun, dan bahawa kamu beriman dengan keluarnya orang yang beriman, muwahhid, orang yang bertauhid, keluar akan daripada api neraka ba'da al-intiqam, setelah diseksa, setelah diseksakan, hatta la yabqa fi jahannam, sehingga tidak ada lagi dalam neraka jahannam muwahhid, seorang yang mukmin yang bertauhid. Ya'ni annahu min al-jaizi, itu termasuk daripada perkara harus, alladhi ja'a asy-syar'u, yang datang syarak bi itsbatihi, dengan mengisbatkannya. Wa annahu la budda min wujudi, dan tak dapat tidak akan ada dan berlaku. Wa fi sahih, dalam hadis yang saya disebut, fa yakhrujuna minha, mereka ini digelar sebagai jahannamiyun, orang mukmin yang diseksa dalam neraka jahannam. Jahannamiyun, mereka akan keluar daripada neraka jahannam. Wa qad tahashu, sungguh jadi rentung mereka. Jadi rentung, hancur. Fayuhmasuna fi nahril hayah, lalu dia akan diselamkan mereka di dalam sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamil sayf, dan akan tumbuh balik sebagaimana tumbuhnya hibbah. Hibbah ni makna biji-bijian ataupun kita panggil anak pokok. Kita panggil apa? Tumbuh-tumbuhan. Fi hamil sayf, pada selepas daripada hujan.
Lepas daripada banjir. Lepas pada banjir lalu akan tumbuh hijau-hijau tu, hibah tu. Biji-biji pokok tu akan tumbuh naik. Macam kata cambuk. Akan bercambuk seperti bercambuk di pokok selepas daripada air banjir. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan. Tidakkah kamu dapati bila pokok itu keluar dalam keadaan bersih dan juga lembut dia, segar begitulah orang yang dibakar dalam neraka jahanam, rentung Allah Taala akan masukkan dalam nahril hayah, dalam sungai kehidupan, lalu akan tumbuh balik jadi segar balik. Akhrajahu Bukhari wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan selainnya. Wa fi Muslimin, dalam hadis Sahih Muslim, annahum yamutuna fiha imatah, bahawa mereka akan mati dalam neraka jahanam satu kali mati kerana seksanya. Wa anna mawadhi'as sujudi la tamassuhan nar, dan tempat sujud itu tidak akan kena pada api neraka, tak akan kena oleh api neraka. Wal muradu bil muwahhid, yang dimaksudkan dengan muwahhid al-mu'minu billahi wa rasulih, yang beriman Allah dan Rasul. Fala yadkhulu yahudiyyun, tidak akan masuk orang Yahudi, wa in wahada, walaupun dia bertauhid, lianna tauhidahu kala syai'. Tauhidahu kala syai', tauhidnya seperti tak ada apa-apa, tak ada guna, seperti tak ada apa-apa. Wallahu taala a'lam. Cukuplah situ. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Jadi lepas isyak hari malam Jumaat dia, insya-Allah doa dan juga malam Sabtu insya-Allah. Balik bulan lah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.